Okey. Jadi, okey nampak tak? Oh, cikgu tak share lagi. Betul? Belum. Okey dah, nampak? Nampak. Okey. Jadi dekat sini Norina dia ada tuition dia kata. Norina ada? Norina apa nama? Ada cikgu. Ada. Okey, kejap. Okey, tengok sini. Jadi rajah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. Okey, kamu tengok dia nak kita cari perimeter. So you cari panjang dulu chord of AB and arc of AB. So ini sebenarnya kan ni 38, ini 10. You gunalah formula cos. Kan solution triangle. Okey? Nampak tak cos? Perasan tak? Nampak. Okey, boleh? Boleh? Boleh. Okey, jadi kita buatlah dia punya formula cos. A, ini A kita sebab sudut ini dah ada. AB. Jadi awak buat di sini AB kuasa 2. Okey, so yang akan dapat di sini adalah AB kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tolak 2 darat 10 darat 10 cos 38. Maka awak dapatlah panjang AB. Okey, lepas tu kita ini untuk yang garis AB, yang garis tegak. Saya suka buat macam ni, tak apa, buat macam ni. Satu lagi kita cari arc dia iaitu AB. AB here is S equals to R theta. S equals to R. R kita 10. Theta unit ini mesti ditukar kepada unit radian terlebih dahulu. Selesaikan. You punya jawapan A, tambahkan dengan jawapan B. Maka kamu dapat selesaikan untuk perimeter. Boleh? Okey, jadi maksudnya kat sini you boleh applykan sekali tajuk segitiga. Ni cari kawasan berlorek, cari panjang ST, S pergi T. Okey, cari panjang S pergi ke T. Okey, jadi awak kena tengok dekat sini apa? Rajah menunjukkan sebuah semi bulatan PQR dengan pusat O. PQR pusat O dan sebuah sektor QST. Sektor yang kecil ni, potongan pizza ni. Dengan pusat S. QST 0.9 radian. Bila ada info tuliskan dekat sini. Ini 0.9 radian. Dia bagi dalam. Okey. Apa tu? Okey, OP sama dengan 6. OP radius you punya sektor ialah 6. Dan dia kata OP ialah 6, kemudian dia kata panjang lengkok QT. OP 6, saya letak 6 kat mana tu? OP 6 kat bawah bukan ni. Yang bawah OP ialah 6. OP 6 iaitu radius pada circle yang besar. Okey, OP 6. Kemudian panjang lengkok QT. Panjang lengkok QT adalah 6.3. Gunakan pi 3.42. Soalan nak panjang ST. ST sebenarnya apa? Dia bagi panjang lengkok QT 6.3. ST itu sebenarnya apa? 6 jari. Are you sure? ST. Jejari OP dengan OR. Kan? Dia punya panjang yang tu, yang lengkok tu. Yang yes. Okey. Jejari bagi sektor. Ya, jejari bagi Yes, sektor. yang tu. Jadi nak guna formula yang mana? S equals to R theta. Yes. S-nya apa? 6.3. Ya. R-nya apa? 0.9 darat 180 per pi. Okey. Boleh? Yes. S R theta 6.3, R-nya tak tahu. Theta-nya 0.9. Okey? Rantai berlorek Yeah. boleh lah. Okey? Okey, azan je Okey, kita tengok ni sekejap lagi. Tengok dulu dia.
biru jadi warna merah. Kertas tu warna biru, tapi bila kita celup dalam sesuatu larutan tu dia bersifat asid, dia akan jadi warna merah. Contohnya kertas tu kalau kita celup dekat air urin, kertas tu akan jadi merah. Air urin tu rasa dia masam. Kalau kita celup dekat cuka, kertas tu jadi merah kerana cuka tu asid, rasanya masam. Kalau kita celup dekat air kosong, Tapi kenapa merah ada perubahan? mana? Nampak? Merah dah dia memang merah. Mana nak ada perubahan? Faham? Nanti Papa tunjuk. Dengar dulu nanti Papa terang. Ini tajuk senang ni. Okay. So ini tajuk pengamiran, integration. Ini juga soalan MRSM yang terbaru diorang punya ni. Okay, cuma apa yang saya nak terang kat sini, mungkin kat sini ada yang pelajar tak nak jawab tajuk ni. Okay, jadi saya kena juga terang untuk pelajar yang nak jawab. Sebab kat sini dia kadang-kadang perangkap kamu. Tengok soalan. Sebab dia tak bagi kawasan melurik ni. Okay, kalau dia bagi kawasan, nanti saya terang pasal yang kawasan melurik ni. Okay, tengok. Dia kata diagram 4 show a curve. Okay, the curve y equals to 5 tolak x kuasa 2. Bila dia kata 5 tolak x kuasa 2, automatic you tahu dekat sini nilainya di 5. Mana yang ada awak letakkan. Kalau ada info tu awak tuliskan. And the straight line PQ. Okay, which is the tangent to the curve at point A. So means PQ is your tangent. Dia nak find the coordinate of point A. Dia kata given gradient of the gradient of the straight line PQ. Okay, gradient of tangent lah sebenarnya. Dia beri adalah negative 4. So you kena tahu macam mana nak cari gradient, you lakukan dy dx. So dy dx, okay, apakah dy dx kita? Dy dx equals to negative 2x. Kenapa ni? Dy dx equals to negative 2x. Okay. So dy dx adalah negative 2x, iaitu daripada y sama dengan 5 tolak x kuasa 2. Y tolak 5x kuasa 2, so you integrate pula. You differentiate, you akan dapat negative 2x. Okay. You lakukan dy dx untuk mencari kecerunan. Yang ini kita panggil dia fungsi kecerunan, gradient function. Okay. Dan gradient given here is negative 4. So, sama dengan negative 4. Maka x kita negative 4 bagi negative 2. Maka x kita 2. Jadi, koordinat A sini adalah 2. Nak cari y, masukkan awak punya 2 ni dalam persamaan lengkung awak. Y sama dengan 5 tolak x kuasa 2. X nya 2. 2 kuasa 2, 4. 5 tolak 4, 1. Maka titik A kita di sini adalah 2, 1. Faham? Okay. Then awak tengok dia kata when the region bounded by the curve. Okay, ini awak tengok hati-hati. Ini kita nak cari luas boleh, nak cari volume pun boleh. Ni dia kata when the region bounded by the curve. Ini kawasan dia. Bounded by the curve, lengkung dia. Kemudian kalau awak tengok dekat situ, okay, saya tukar warna. Okay. Bounded by the curve. Alamak, kenapa dia keluar kuning pula? Macam ambil merah dah tadi. Okay. Bounded by the curve. Okay. Kemudian dia kata x axis by the curve. Then the x axis. Part C. X. Okay. And straight line y equals to k. Y equals to k. Is rotated 180 about y-axis. The volume generated is 10.5 pi. Find the value of K. Jadi kat manakah kawasan berlorek untuk volume ini sebenarnya? Saya letakkan yang atas sekali nombor 1. Okay. Awak bagi tahu saya kat mana Yang atas sekali nombor 1.
Ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3, ini nombor 4. Okey, kat mana kawasan berlorik yang dimasukkan untuk volume ni? Siapa nampak? Soalan kata bounded by the curve x axis and y equals to k. Mana kawasannya? 1, 1, 2 ke? 1, 4 ke? 1, 3 ke? 3 je ke? 4 je ke? 3, 4 ke? Mana? 3, 4. Ya, kawasannya adalah 3, 4. Okey, tengok ya. Oleh kerana kawasannya 3, 4, jadi dia memang akan berputar hanya 180. Kalau kawasan berlorik tu cuma nombor 4, dia kena lorik 360 baru you dapat full volume. Jadi kat sini sebab gambar dia tu dah separuh. Dekat kawasan 3 ada, kawasan 4 ada. Sebab tu dia buat 180 degree. Kalaulah kawasan yang kita nak cuma kawasan nombor 4. Kalau kawasan nombor 4, tiba-tiba soalan kata cuma buat 180, dia punya rotated dia. So, you dapat jawapan, you kena bahagi 2. Untuk soalan ini, jawapan tak perlu bahagi 2. Kenapa tak perlu bahagi 2? Sebab dia memang berputar separuh saja. Maksudnya dari sini ni, you tengok kalau saya putarkan dari sini, gerak pergi sini. Yang ini gerak pergi sana. Kan tu 180. Dia dah lengkap bentuk dia. Tapi kalau kawasan berlorik dia begini, kawasan berlorik dia separuh macam ni je. Untuk dapat bentuk yang lengkap, volume tu you kena buat. Dari sini ni, saya kena gerak sampai sini balik. Bermakna kena pusing 360 darjah. Baru dapat lengkap. Tapi kalau soalan saya macam ini kawasan berlorik. Saya kata volume shaded region. Rotate dia 180. Dia memang 180 sebab dalam masa ini A, contohnya ini B. A bergerak sampai B, B akan bergerak sampai A. Dia dah complete bentuk dia. Sebab tu kawasan berlorik kalau dia dua-dua kawasan macam ni, so dia cuma buat 180. Okey, dia cuma akan bergerak untuk 180 darjah. Do you want sticky keys? Ada sticky keys ke apa dia? Ayalah benda lah ni. Faham tak? Jadi saya nak terang yang ini. Jadi yang lain maksudnya awak buat je macam biasa. So dekat soalan ini, okay, awak akan ambil curve. Awak akan integrate curve. You punya curve kat situ adalah 5 tolak X kuasa 2. Dari mana? Dari 0 sampai ke K. Jawapannya akan jadi 10.5 pi. Kat sini ada pi. Tapi awak jangan lupa, ini adalah volume. Okey, dia volume, sorry. Dia rotate pergi paksi Y. Bila rotate paksi Y, kena ubah in term of Y. Jadi persamaan kamu ni, Y sama dengan 5 tolak X kuasa 2, dia jadi X kuasa 2 sama dengan 5 tolak Y. Okey, 5 tolak Y. Ini Y 5 tolak Y. So, kamu integratekan 5 tolak Y. Tak perlu kuasa 2 lagi sebab awak punya ungkapan ini dah ada X kuasa 2. Kalau ikutkan volume kena kuasa 2. So, dalam kes ini tak perlu kuasa 2. So, you integratekan yang ini 5 tolak Y. Jadi, you akan dapat 5Y tolak Y kuasa 2 per 2. Masukkan K tolak 0 sama dengan 10.5. You akan dapat jawapan K. Faham? Boleh? Boleh. Saya nak terangkan kat sini pasal putaran tadi 180 dengan 360 sebenarnya. Yang lain tu insya-Allah awak tak ada masalah lah untuk titik tangent, normal kan. Okey, ini adalah tajuk koordinat, geometri koordinat. Okey, geometri koordinat yang kamu belajar dekat tajuk ini adalah mencari gradient. Awak cari titik di antara dua titik menggunakan ratio yang diberi macam tu. Okey, kemudian dia kata tuliskan persamaan AB dalam bentuk pintasan. Dalam bentuk pintasan. Paksi X 9, paksi Y negatif 6. Macam mana nak tulis dalam bentuk pintasan? Cuba sebut. Siapa nak sebut? A equals to 1. Apa dia? Sama dengan 1. Yelah sama dengan 1. Apa dia? X. X per 9. Tambah. Tolak.
Okey, 9 tolak. Y per 6. Ya, Y per 6 sama dengan Sama dengan 1. Ini soalan A. Sebab dia kata dalam bentuk pintasan mesti buat yang sama dengan 1. X ambil paksi X, Y ambil paksi Y. Okey, cantik sangat soalan yang kedua. Dia nak koordinat. Dia nak koordinat tapi dia bagi kamu dalam persamaan. So, mesti ubah. Huruf per huruf, nombor per nombor. Maksudnya A pergi D1, D pergi B2. Gunakan ratio itu untuk kamu mencari titik D. Boleh? Okey, dia beri CD. CD berserenjang dengan AB. Cari pintasan CD. Pintasan Y bagi CD. Jadi sebenarnya awak kena cari dulu kecerunan titik A pergi ke B. Garis A pergi B, kecerunannya awak dapat apa? Dah dapat kecerunan, awak akan tengok dekat sini. Kecerunannya dah apa? Mana? Okey, saya cari. Awak kena cari titik D. Dah dapat titik D. Kat sini ialah 3 negatif 4. Okey, you dapat titik D 3 negatif 4. Kemudian awak tengok. Oleh kerana A pergi D, kecerunan dia iaitu yang ini. Negatif pintasan Y bagi pintasan X, you ambil negatif negatif pintasan Y bahagi pintasan X. So, you dapat kecerunannya berapa? Kita nak cari, sebab soalan tanya sekarang CD tau. Dia nak CD. Tapi awak kena cari dulu kecerunan A pergi B. So, gradient of AB akan dapat negatif 6/9. So, you dapat 2/3. Bila dapat 2/3, maka CD boleh dapat tak? Boleh. Boleh. Jadi Boleh. gradient of CD awak akan dapat negatif 3/2. Jadi you akan dapat di sini Y sama dengan negatif 3/2 X tambah C. Nak cari C, masukkan titik 3 negatif 4. Sebab soalan cari pintasan Y bagi CD. Maksudnya kita nak cari C untuk persamaan ini. Boleh Okay, next. Apa lagi tajuk dia? Ni dia. Yang kata nak log. Bila dia kata permudahkan. Permudahkan, simplify. Okay, jadi bila dia suruh permudahkan soalan ini, okay, you nampak dekat sini, kita akan ubah. Okay, akan jadi apa? You tengok di sini. Ini log, ini bukan log. Okay, dia tak ada tanda sama dengan. Jadi, kita kena samakan dulu. Log. Okay, dekat sini akan jadi sini 3 log P asas 10 tolak 2, dia log. 2 ni masuk darab 1. Jadi Cikgu kena warna ke? 3 bawa naik atas. Asas dah sama, log asas 10. P kuasa 3, 2 naik atas. Bahagi 2 naik atas, 10 kuasa 2 100. Dapatlah P kuasa 3/100. Itu log. Okey, masih sama permudahkan. Bila permudahkan, first step you tengok asas sama ke tidak. Nampak ni asasnya sama. Selepas tahu dah asas sama, nampak ni kuasa yang kat depan-depan ni naik atas. Yang ke depan ni semua naik atas. So, yang ini soalan 2 tu, maka dia akan jadi log X2 kuasa 2. Tolak. Okey. Log. Okey, saya nak mudahkan kamu. Punca kuasa 2X, dia kuasa 3. Maksudnya dia X kuasa 3/2. Faham tak? Dia punca kuasa 3. Okey, jadi awak akan gunakan kat situ. Sorry. Silap. Sekejap. Silap. Sepatutnya X kuasa berapa tu? 1/3. Ya, 1/3. Sorry sekejap. Okey, ini 1/3 Okey. Saya duk kena pegang wire ni, takut dia. Okey. So kat sini 1/3 sebab ni punca kuasa 3. Kalau dia X kuasa 2 ada punca kuasa 3 baru buat macam saya tadi. Ini 1/3. Okey. Then nampak ada 9 tu, 9 tu akan naik di atas sini. Macam tu. Okey, tambah log
2x tambah 1 asas 2. Jadi kalau awak tengok semua dah asas 2. So ini akan jadi log x kuasa 2 asas 2 dia tolak. Tolak akan jadi bahagi. Ini 9 ni jadi 3. Ini jadi x kuasa 3. Tambah jadi darab 2x tambah 1. Jadi awak tengok sini, ini x kuasa 2, ini x kuasa 3 tinggal 1. So you selesaikan dapat 2x tambah 1 per x asasnya ialah asas 2. Okey, so inilah jawapan kamu yang terakhir. Boleh? Log ni tajuk dia besar. Jadi bentuk-bentuk soalan pun soalannya macam-macam. Jadi saya akan terang mana yang agak yang perlulah nanti tengok Habis yang ini kita tengok sebab saya buat beberapa set soalan ni. Jadi maksudnya lepas ni awak boleh minta tajuk apa yang awak nak. Okey, tengok sini. Lengkung y sama dengan x kuasa 3 tolak 6x kuasa 2 tambah 9x tambah 1. Melalui titik A 2, 3 dan mempunyai 2 titik pusingan. Kenapa 2 titik pusingan? Sebab dia kuasa 3. P, 31 dan Q. Cari koordinat lengkung pada A. Astaghfirullahaladzim. Apa saya baca ni? Cari kecerunan lengkung. Okey, pada A. Kecerunan lengkung pada A. Apa nak buat? Apa nak buat? Cari apa? Cari apa, Dam? kecerunan. Cari M dia. So, macam mana nak buat? dy dx cikgu. Ya, dy dx. Macam yang baru buat tadi. So, dy dx kita dapat berapa? Allah Akbar, lajunya dia. Ish. Alamak. Sekejap ya. Ni Okey, so dy dx-nya you akan dapat sini adalah 3x kuasa 2 tolak 12x tambah 9. Okey, dy dx awak akan buat untuk cari kecerunan. Jadi kita masukkan x. X-nya ialah 2. Jadi 3, 2 kuasa 2 tolak 12 darab 2 tambah 9. Jadi 2 kuasa 2, 4 darab 3, 12. 12 tolak 24 tambah 9. Jadi 12 tolak 24 negatif 12. So sini dapat negatif 3. Maka awak dapatlah kecerunan pada titik A adalah negatif 3. Dia tanya persamaan lengkung kepada persamaan normal kepada lengkung pada titik A normal. Jadi yang B you dah tahu ini gradient tangent. So normalnya adalah y sama dengan 1/3 x tambah c. Nak cari c sebab dia kata pada titik A masukkan titik A. 3 sama dengan 1/3 darab 2 tambah c. Awak dapat nilai c. Maka nilai C dapat 1/3. Jadi persamaan kita Y sama dengan 1/3X tambah 1/3. C-nya betul tak ni? Y sama dengan 1/3. Dia nak normal kan? 1/3X tambah C 2. 3, 9 tolak 2, 7. Kan? So sini dapat negatif 7/2 Ini 2, 7/2 pula. 7/3 kan? Betul tak? Betul. 7/3. Okey. Jawapan ada. Betul. Okey, to B. Soalan C, koordinat Q. Koordinat Q ni, sebab dia dah kata dia ada 2 titik pusingan. 1P, 1Q. P dah tahu. Jadi awak buat dy dx sekali lagi. Awak buat dy dx sama dengan kosong. Iaitu 3x kuasa 2 tolak 12x tambah 9 sama dengan kosong. Tekan kalkulator EQN. Dapat x yang berapa? Berapa? 3. 1. 3 dengan? 1. Jadi sekarang soalan tanya titik Q. Kalau X3 adalah P, bermakna Q apa titiknya?
Satu. 1. Ya, X-nya 1. Nak cari Y, masukkan 1 tu dalam persamaan. Okey, jadi 1 tolak 6 negatif 5. Negatif 5 tambah dengan 10, you dapat 5. Maka titiknya ialah 1, 5. Boleh? Okey, jadi soalan ni dia dah tanya tangent, dia tanya normal, semua dia dah tanya. Okey, yang ini. Diberi persamaan satu lengkung, bla bla, cari fungsi kecerunan. Fungsi kecerunan buat apa? DYDX. DYDX. Dia nak titik-titik pusingan. Titik-titik pusingan apa nak buat? Turning point equal to 0. Ya, turning point you buat equal to 0 lah, DYDX. Sama juga dengan tadi, ini cari fungsi kecerunan DYDX. Dah. Lepas tu dapat jawapan fungsi kecerunan, you buat sama dengan kosong. Okey, dia nak titik-titik pusingan, you dapat X. Sebab dia kuasa 3, you dapat 2 nilai X. Nak dapat Y-nya masuk dalam persamaan yang asal. Tentukan sama ada titik pusingan itu maksimum atau minimum, buatlah D kuasa 2. Ingat lagi? Perlu saya tunjuk ke tak? Tak. So kat sini dy dx. Kita tulis dulu y kita adalah 3x kuasa 2 tolak x kuasa 3 tambah 1/2. Jadi dy dx kita adalah 6x tolak 3x. Okey. Jadi 6x tolak 3x. 3 tolak 1, 2. 3x kuasa 2. Okey, ini untuk soalan A kamu. Okey, ini soalan A. Kemudian soalan B dekat sini dia kata titik pusingan. Titik pusingan, so you buat ini sama dengan kosong. You tekan kalkulator. Tekan kalkulator, ingat ini kita boleh simplify. You divide by 3. So you dapat sini x kuasa 2 tolak 2x sama dengan kosong. Okay. You tekan kalkulator EQN. Dia nak titik pusingan. You dapat x-nya kosong. Satu lagi x kamu ialah 2. Dah dapat x, masuk kat dekat persamaan asal. Okey, untuk x kosong, maka titik kamu adalah kosong, 1/2. Untuk x 2. Okey, 2 kuasa 2, 4, 3 tolak 2, 1. 4 darab 4. Okey, 4 tambah 1/2. So, you dapat 9/2. Jadi, titik yang satu lagi adalah 2, 9/2. Faham? Faham. Okey. Tentukan sama ada titik itu maksimum minimum. Okey, maksimum minimum awak dah buat tu, you buat D kuasa 2. D kuasa 2Y bahagi D X kuasa 2 sama dengan, okey, you dapat situ adalah 6 tolak 6X. Kita tengok X kosong. X sama dengan kosong. Bila kita masukkan X kosong, 6 tolak 6 darab kosong, so you dapat jawapan 6. So, bila D kuasa 2Y, D kuasa 2Y per DX kuasa 2, you dapat 6. 6 tu lebih besar kosong. So, maksudnya titik X kosong, iaitu titik kosong 1/2, dia adalah titik minimum. Okey, yang satu lagi maksimum. Tak apa, kita cuba buat. Okey, kita ambil X kita adalah 2. X kita 2, so masukkan. Okey, D kuasa 2Y bahagi DX kuasa 2. Okey, 6 tolak 6 darab 2. You dapat negatif, kurang dari kosong. Bila negatif, maka titik X2, Y9/2 adalah titik maksimum. Boleh? Boleh. Okey. Boleh. Okey, ni janjang. Janjang awak ingatlah. Okey, di mana awak kena ada tahu aritmatik geometri. Okey, ingat. Bila janjang, bila soalan kata merah. Okey, dah MKL merah. Merah. Saja je dia. Okey, tengok. Kecil-kecil laju je apa nak berlawan jawab. Merah. MKL. Sekejap saya besarkan. Aduh. Merah. Agaknya kalau aku ajar macam tu baru kau jawab Biru. Biru juga. Okey, kita tengok yang ini. Ini ingat lagi tak ni untuk dalam cert ada belajar, dalam AdMath you punya janjang juga ada. Okey, you tengok ungkapkan perpuluhan jadi semula dalam bentuk pecahan termudah.
Okay, so you tengok. Maksudnya ini dia boleh ditulis dalam bentuk 0.96, dia letak macam tu pun boleh. Okay, bermaksud 0.96 yang berubah. Berulang. A-nya 0.96. Awak kena tahu 0.9696 itu bila saya pecahkan sebenarnya dia adalah 0.96 tambah atau koma 0.0096 0.0000096. Jadi you kena cari R. R-nya apa? Iaitu 0.096 bahagi dengan 0.96. Jadi lepas awak dapat nilai R, okey, awak kena tahu nilai R dia dulu. Jadi bila awak dah tahu nilai R, kamu masukkan S infinity. Maka R kamu sini 0.01. S infinity equals to A. 0.96 bahagi 1 tolak 0.01. Okey, cuba tekan kalkulator sekarang. 0. Okey, dapat tak? 0.9699 dapat tak? Dapat. Okey, dia nak dalam fraction. So, jawapan kamu adalah 32 per... 32. 32 per 33. Boleh? Okey, saya nak terang sekiranya ada nombor yang tidak ada titik. Tak ada titik jambul dia. Contoh, dia bagi 0.966. 6 yang dititikkan. So, kalau 6 dititikkan, 0.9 duduk dan diam. Tambah 0.066 tambah 0.123 tempat kosong 12366 macam tu. So A dia ingat A-nya bukan yang ini. A-nya nombor yang berulang iaitu 0.066 itu A awak. Okey, manakala R dia awak akan ambil R-nya adalah 0.03 kali kan. 0.00066. R dia, jadi awak bahagi dengan 0.066. Jadi, you dapat R-nya. Berapa dapat R-nya? Tekan kalkulator tak? Berapa? 0.01. Ya, you dapat 0.01. So, S infinity ialah A. A-nya, A kamu di situ adalah 0.066 bahagi 1 tolak 0.01. Nombor 0.9 yang tak berulang letak kat depan. Tambahkan di akhir sekali. Macam tu saja. Boleh Tak, yang ni kena buat dengan cikgu lah semua ni. Bila? Okey, ini sama. Okey, ni sama. Okey, ni soalan 81. Tadi minum-minum. Okey, Minum-minum dah? belum. Ini dia. Pagi. Buat naik atas. Okey, sebutan KN bagi satu janjang geometri. Ada air kosong tak? Awak tahu. Tu yang dia kira. Okey, sebutan KN iaitu TN kamu dia bagi di situ. Jika sebutan ketiga janjang itu 96, cari nilai B. Sebutan ketiga 96. Buat je lah. Sebutan ketiga. Bermakna sebutan ketiga adalah T3. Okey, T3. T3 ialah B 2. 2 darab 3, 6. 6 tolak 1, 5. Faham tak? Faham? Faham tak? Faham. So, you tengok. 96 you bahagikan dengan 2 kuasa 5 iaitu 32. So, you dapat B-nya 3. Senang je, kan? Sebutan ke-6. Sebutan ke-6 masuk je lah. Bermakna kat sini kalau atas salah, bawah salah. Sebutan ke-6, 6 sama dengan B kita 3. 3, 2. 6. 2 kali 6, 12. 12 tak 1, 11. Tu dia. Inilah awak punya sebutan yang ke-6. Dalam kes soalan ini, maksudnya kamu guna je apa TN yang diberi. Tak payahlah kamu buat TN ialah A, R, semua tu tak payah. A tambah N tolak 1 darab D kalau aritmatik, kalau geometrik. TN ialah A, R kuasa N tolak 1. Tak payah. Okay, sebab dia dah bagi formula untuk TN. Boleh? Boleh. Okay, ni pun masih janjang. Rasanya habis kot. Okay, ada apa soalan?
Ukur linear ni, saya mula tadi nak masuk soalan ukur linear tapi saya rasa insyaAllah kot. Ukur linear okey. Kertas 2 awak tengok. So maksudnya apa-apa ada kemuskilan soalan esok esok korang admit je lah kan? Betul? Betul. Cikgu, Ya. kalkulator ni hukum linear. Oh, nak tekan kalkulator ukur linear. Nanti saya share YouTube punya link lah. Kan itu ada. Nanti boleh tengok banyak kali. Okey. Okey, ada apa soalan yang lain? Cikgu, locus macam mana? Locus coordinate. Nak tengok locus? Sekejap Nak. Nak. Ni, tengok ni. Kalau yang macam ni cari titik semua kan tadi kan. Okay, kita tengok locus sekejap. Ni. Soalan ini. Okey, kalau awak tengok dekat sini dia kata hitung luas segitiga AOB. Luas. Ingat formula luas macam mana? Boleh kan? 1/2. Ya. Bila AOB maksudnya A-nya O-nya kosong. 1/2 A. Start from A ke B ke tak kisah mana-mana pun boleh. 3, 4, 0, 0, 6, -2, -3, 4. You dapat luas. Cari luas dia. Kalau luas dah diberi, kat dalam tu ada unknown, you buat luasnya 1 positif, 1 negatif. Macam yang tadi saya tunjuk awal-awal tajuk fungsi. Titik C membahagi dalam garis AB. Titik C membahagi maksudnya C berada di antara AB. Dia bagi ratio AC CB 32. Maksudnya C tu akan dekat dengan B. Mungkin kat sini ke kat mana tak kisahlah. So saya letak C dekat sini. Tapi awak jangan ingat bila saya letak C kat sini awak kata Y saya nanti negatif. Sebab saya tak pasti pun ratio tu jauhnya banyak mana. Cuma saya nak menunjukkan bahawa bila AC CB AC 3, CB 2. Okey, C pergi ke AC 3. Maksudnya C tu akan dekat lagi pergi ke B. Macam tu. Kan? Dia buat AC CB. Jadi, awak ingat. Soalan nak titik C. Ingat, titik di antara dua titik duduknya di luar. Bermakna C kita di luar. So, C kita kat sini adalah XY di luar. C 3 darab sini. Silangkan 3 darab 6, 18. Tambah 2 darab -3, -6. 3 tambah 2, 5. 3 darab -2, -6. Tambah 2 darab 4, 8. Bahagi 5. Maka awak dapatlah koordinat C. Okey, tengok ayat ni. Titik P bergerak. Awak ingat bila P bergerak, P kita akan letakkan sebagai XY. Sebab dia titiknya bergerak. Dengan keadaan jaraknya dari A. Maksudnya PA. Okey, adalah sentiasa 2 kali jaraknya. Nya tu adalah P. PB. Jadi 2 PA sama dengan 2 PB. Okey, ingat PA sama dengan 2 PB ni jalan dia panjang. Okey, kat sini awak tengok markah dia 3. Dan jawapan awak untuk dapat 3 markah mesti buat last kali simplify dan buat sama dengan 0. Jadi awak tengok dekat sini titik saya PA. P kita XY, A kita -3, 4, B kita 6. Okey P kita yang bergerak, P kita ialah XY. Okey, A kita tadi A kita -3, 4. A kita -3, 4. B kita 6, -2. Dia kata PA sama dengan 2 PB. Kan? So, you masukkan. Sebab dekat sini sebenarnya, ikut soalan ini, dia kata PA sama dengan 2 PB. Maksudnya, bila kamu keluarkan ni, ungkapan PA sama dengan 2 PB ni pun kamu dah dapat markah. Sebab kamu dah tukarkan daripada ayat tu, kan ayat yang dalam bahasa tadi kepada ayat matematik. Ini dipanggil ayat matematik. Okey? Okey, jadi PA sama dengan 2 PB. Apakah PA? Okey, you buat. X tolak. X tolak -3. Tolak-tolak jadi X tambah 3. Kuasa 2 tambah Y. Y tolak 4. Kuasa 2.
sama dengan 2PB. P pergi B. P kita X, B kita 6. X tolak 6, kuasa 2 tambah Y tolak-tolak jadi tambah 2 kuasa 2. Okey. Sebenarnya kalau awak buat sampai sini pun awak dah dapat markah. Dia sebab nak selesaikan ni awak kena ingat kita kena kuasakan 2. Hilang punca kuasa yang dalam ni expand. X kuasa 2 tambah 6X tambah 9. Tambah Y kuasa 2 tolak 8Y tambah 16. Sama dengan jangan lupa 2 akan jadi 4. Yang dalam bracket X kuasa 2 tolak 12X tambah 36 tambah Y kuasa 2 tambah 4Y tambah 4. Tu dia. Lagi sekali bawa semua. Susun dulu. Saya akan buat macam ni biasanya. X kuasa 2 saya susun dulu. Y kuasa 2 tambah 6X tolak 8Y 96 tambah 25. Okey. Yang sini you tengok 4. Dalam dia pun sama kita susun dulu. X kuasa 2 Y kuasa 2 tolak 12X tambah 4Y tambah 40. Okey. Lepas tu awak ambil semua. Kena jadi sama dengan kosong. Jadi saya darat dalam Saya darat dalam, saya letak kat bawah. 4X kuasa 2. 4Y kuasa 2. 4 kali 12 negatif 48X. 4 darab 4 tambah 16Y. 4 kali 40 tambah 160. Okey, dah sampai sini letak simbol tolak. Tolakkan. X kuasa 2 tolak 4X jadi 3X kuasa 2. Tolak. Tolak 3Y kuasa 2. 6 tolak-tolak tambah 54X. Tolak 24Y. Tolak 135 sama dengan kosong. Awak buat sampai sini you tak dapat full mark lagi. Dia mesti jadi paling mudah dan mesti X tu positif. So, bila kita tengok, kita boleh bahagi dengan negatif 3. Semua bahagi negatif 3. Bahagi negatif 3, bahagi negatif 3, bahagi negatif 3, bahagi negatif 3. Maka, kat sini awak akan dapat jawapan, barulah awak dapat jawapan dia. Okey, so jawapan awak di sini apa? X kuasa 2 tambah Y kuasa 2, 54, 18 kan? 18X, 18. Negatif 18X tambah 8Y tambah 135 bagi 3 ialah 45. Kat mana markah diberi? Keluarkan ini 1 markah. Masuk formula 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. Sebab tu dalam peperiksaan SPM, okay, saya pernah cerita dekat kamu. Cikgu-cikgu dah kata, okey, kita tak payahlah suruh budak nak selesaikan. Awak nak selesaikan ni, makan masa 3 minit agaknya. Itu pun kalau betul. Nak kejarnya 1 markah saja. Jadi, awak buat sampai sini pun tak apa. You dapat 2/3. Faham? Boleh? Faham. Okey, habis. Lokus. Boleh. Apa lagi? Boleh. Apa lagi? Ada lagi tajuk? Nak apa? Okey. Kalau dah tak ada apa-apa, tak nak apa-apa dah. Tak nak apa-apa dah, kamu tengoklah. Kita punya rakaman yang sebelum ni ada index number. Siapa yang masih tertanya-tanya, kok lah tiba-tiba lupa ke kan Cuba buat yang terbaik untuk esok. Okey. Supaya kamu dapat nilai sejauh mana kamu punya okey ke tak okey. Okey. So saya stop dekat sini. Jumpa hari Jumaat ada paper lagi Korang Jumaat ada paper ke? Hilang dah. Cikgu. Ya. Perniagaan. Oh. Okay, so saya stop kat sini Okay. Cikgu, Ya. ada manusia panggil. Apa dia? Cikgu. Lambat Cikgu. Ya. Cikgu. Macam mana cikgu lambat? Lambat. Okay, ada apa-apa lagi?
Dah. Tak dengar. Alamak, jap. Yes. Terima kasih cikgu. Mami, Ha? ni nak urut. Tak apa, tak apa. Yasmin, type lah Yasmin. Nak tanya tapi lambat. Sekejap. Sekejap Hai. Dengar kami. Sekejap. Okey, Yasmin nak tanya apa? Tanya je. Tanya. Lambat. Nak cakap boleh. Tak okey lah line. Ha? Line tak okey. Tak nak cakap. Dengar, hai. Okey, ada soalan apa? Hai semua. Sian. Tak dengar ni. Okey, Yasmin nak tanya apa? Tanya. Dah. Lambat sangat suara saya. Macam dah okey je. Okey, nak tanya apa, Yasmin? Kan tadi semua... Oh, okey. Satu, kita- dua. 3. Lambat. Yasmin, tanya je lah. Boleh. Yasmin bagi tahu dekat dia orang. Okey, kertas 1 jawab semua dalam kertas soalan. Kertas 2 buat dalam test pad. Nak bagi 2 boleh lah. Buat cantik-cantik elok. Okey, Yasmin ada tanya. Kertas nak jawab dekat mana? Kertas 1 buat kertas soalan. Kertas 2 dalam test pad. Okey, clear? Ya. Okey. Ya. Okey. So saya stop kat Takut sini. semua jawapan kosong je. Ha? Jawapan kosong. Maksud kau? Ayo Naim. Jangan. Naim, aku sembelih kau orang. Okey, cuba buat yang terbaik. Okey, bye. Assalamualaikum. Salam. Salam. Bye. Terima kasih cikgu. Sama.